Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Jadi alhamdulillah kita nak sama balik tazkirah perbincangan ilmu kita ni. Hari tu kita cerita tengah hari tadi istighasah lah, makna istighasah dah. Istighasah ni iaitu minta tolong dalam keadaan sulit, doa dalam keadaan sulit. Doa umum istighasah ni betul-betul seraup kecut perut, seraup perut masa terdesak, dalam keadaan terdesak. Maksudnya hak tu dia panggil istighasah dah. Tak doa ya umum, doa ni kadang-kadang minta benda yang tidak terdesak mana dah. Nak suruh lebih lebih senang dah. Tapi tidak terdesak, tapi istighasah dalam keadaan terdesak dah. Jadi kita dah bincang dah beberapa perkara masalah tentang istighasah ni. Pertamanya kita boleh sikitnya menyamakan tawassul istighasah ni. Tawassul ni rekeman, surat rekeman dah. Sedikit istighasah ni minta terus. Minta terus dengan makhluk. Bukan tawassul pula minta dengan Allah, tapi guna surat rekeman dah. Yang kedua ni masalah Jadi kata salah ni. Dia kata dilarang di istighasah, kita bincang dia. Okey, pertama istighasah minta dengan Nabi atau tak wali ke orang soleh ke masa hidup, tapi benda hak tak mampu dah. Minta dengan tok guru, tok wali, hidup jumpa dia, tok guru beri rezeki saya dah. Atau beri jodoh saya dah. Kalau dia minta beri jodoh tu tunjuk saya, molek hotel ni ke. Tak apa, beri rezeki saya tu ni makan nasi seminggu tak apa, tapi kalau dia masuk menerai tu tak boleh lah. Tu yang pertama, yang mamnu'ah, istighasah yang terlarang dah. Untuk rezeki sembuh penyakit, minta hidayah ke apa tak boleh lah. Ni syirik akbar lah, syirik besar dah. Yang kedua hak dilarang juga istighasah minta tolong orang yang hak mati dah. Nabi kau tak wali hak mati dah, duduk dalam kubur dah, hidup dalam alam barzakh dah, kita minta dia hajat kita dah. Tu nak hajat pergi kubur tok wali, tok guru, tok wali Hasan kata dulu kau dah. Dah. Kelantan suruh tok wali Hasan dulu. Cak lupa dah, tapi dah. Jadi tok wali Hasan ni orang minta hajat pada, orang tanya tenung nasi pada dah. Atau benda syak karut dah. Jadi anggap syekh tu boleh bertindak sebagai pengurus dunia dah. Ganti dah kerja malaikat. Malaikat pun kerja malaikat ni bukan dia urus ni semata-mata atas arahan Allah dah. Kalau gap-gap pun minta Tuhan. Tapi masalah tok wali Nabi ke gapo mengikut setengah-setengah orang tasawuf ke tarekat ni. Dia jadi tempat minta hajat terus dah. Terus minta direct dah. Bukan minta nak Allah. Buat kerja untuk wali, tapi terus minta untuk wali ni yang masalah besar lah. Tu. Yang ketiga, istighasah atau minta tolong dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup, tapi bukan minta dia ada depan dak, minta masa dia tak ada. Dia duduk Kuala Lumpur ke, duduk Amerika ke, kita kata untuk wali. Duk suruh nama tok wali. Hamba ni lapar perut, hamba ni ada hajat, tolong tunai hajat dah. Jadi benda-benda gini semuanya dilarang dah. Kita bincang tu tadi dah, lebih kurang dah.
Okey, seterusnya kita sambung hari ni, malam ni pula. Istighasah ni adalah doa dah. Istighasah ni minta hajat, minta sesuatu, benda yang tak adalah benda-benda kait dengan ghaib lah, benda tak ada depan, tak ada gapo ni. Adalah doa dah. Seperti yang telah ditegaskan di bawah bab makna istighasah, bahawa al-istighasah ni minta doa dalam keadaan sutuk ni, sukar sulit ni adalah termasuk dalam kumpulan doa dan permohonan. Justru ia mestilah diarahkan hanya kepada Allah SWT saja dan tidak boleh dipalingkan kepada yang selain daripadanya. Jika dipalingkan kepada selain daripada Allah SWT, istighasah dengan selain Allah SWT, maka perbuatan itu termasuk dalam syirik. Di sini disertakan beberapa perkataan ulama ahli sunnah wal jamaah. Imam Tabi'in Salim bin Abdullah bin Umar bin Khattab. Nah, Tabi'in cucu pada Umar bin Khattab dah. Rahmatullah alaihi berkata, rahimallah, kata apa? Tunggu dulu. Jadi siapa dia ni? Salim bin Abdullah bin Umar bin Khattab ni. Beliau adalah cucu kepada sahabat Nabi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau adalah seorang ikuti, seorang yang zahid dan mufti Madinah pada zamannya. Meriwayatkan banyak hadis dari sekumpulan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meninggal dunia pada tahun 107 Hijrah. Lihat Jarh wa Ta'dil jilid 4 muka surat 154, juga Siyarun A'lamin Nubala jilid 4 muka surat 407. Itu dia perawi Imam Tabi'i, kita nak dengar pendapat dia dah. Dia kata apa? La tas'alu ahadan ghairullah ta'ala. Maknanya janganlah kau mohon kepada seseorang selain daripada Allah yang maha tinggi. Hilyatul Aliyah dah. Jilid 2 muka surat 194 dan Siyarun A'lamin Nubala jilid 4 muka surat 403. Ini kitab-kitab apa kata? Biografi lah dah. Kisah-kisah orang sahabat, sahabat tabi'in, sahabat tabi'in dah. Jadi ni perawi-perawi dia dah. Yang kedua ni, ulama yang kedua, Al-Imam Ibn Jarir Tabari rahimahullah ta'ala ketika mentafsirkan ayat wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruka fa in fa'alta fa innaka idzan minas zalimin. Maksudnya, dan janganlah kamu mohon kepada selain daripada Allah yang tidak boleh beri manfaat dan tidak pula memberi mudarat kepadamu. Sebab jika kamu berbuat yang demikian itu, maka sesungguhnya kamu kalau begitu termasuk orang-orang yang zalim. Surah Yunus ayat 106. Ni kena faham molek lah. Benda yang tidak boleh memberi manfaat dan mudarat ni benda ghaib lah, benda zahir. Ada manfaat dan mudarat dengan izin Allah belaka dah. Tapi masalah setengah tu orang tu bomo ke apa, dia bomo karut pun dia kata dengan izin Allah tak. Guna jin, guna setan pun ada setengah-setengah tu lah dah. Jenis dulu dah. Bani kau-kau dah, tapi ada juga dah. Dia guna jin tu dia royak dengan izin Allah. Dia main buah dengan izin Allah dah. Benda karut pun dengan izin Allah belaka. Betul, curi pun dengan izin Allah dah. Tapi kalau tak kena cara, tak boleh. Jadi dengan izin Allah setengah mana pun biar betul cara. Jadi sini nak berinya kalau kita mohon kepada selain Allah SWT dah, walaupun kita sebut dengan izin Allah biiznillah, benda tu tak boleh juga syirik dah. Termasuk orang zalim lah. Tak letak tempatnya betul. Tempat nak minta hajat benda-benda hak tak ada kuasa ni, benda ghaib ni adalah Allah SWT. Bukannya minta dengan makhluk lain, jin, setan, tok wali, tok gawa, tok gawa dah. Tok wei mana, tok jaga pusu kau gapo kubur gapo dah tak dah. Imam Ibn Jarir At-Tabari rahimahullah berkata, dan firman Allah yang maha tinggi sebutannya bermaksud, dan janganlah kamu wahai Muhammad memohon kepada selain daripada sembahanmu dan selain daripada penciptamu. Maksudnya Allah lah. Hakmu sembah tu Allah, hak ciptamu tu Allah, minta dengan Allah lah. Jadi Allah SWT wajak ke Nabi dah. Dan kita kata dah. Jadi kamu ada sesuatu selain Allah tu, sesuatu yang tidak dapat beri apa-apa manfaat kepadamu di dunia maupun di akhirat. Tidak pula dapat mendatangkan mudarat kepadamu dalam agama maupun di dunia. Itulah sembahan-sembahan dan berhala-berhala selain Allah. Allah memasukkan jangan kamu sembah mereka dalam keadaan berharap manfaatnya atau bimbangkan kemudaratannya. Kecil perut dah. Kadang-kadang ada kalau orang setengah orang ni kalau suruh bersumpah, wallahi demi Allah dia sangat bersumpah walaupun berlawak kering dah. Tapi kalau bersumpah dengan nama Tok Wali, tak saya sumpah dengan nama Tok Wali, takut tak. Tok Wali tu bisa lagi pada Tuhan dah. Ada dah.
Ada dah. Orang-orang Arab tu ada setengah-setengah tu lah. Jadi sebenarnya tidak gitulah yang beri manfaat mudarat ni Allah SWT dah. Kerana sesungguhnya mereka tidak dapat mendatangkan manfaat maupun mudarat. Firman Allah Ta'ala, fa in fa'alta. Maksudnya jika kamu lakukan sedemikian, minta dengan selain Allah makhluk lain, maka demikian itulah kamu telah berdoa kepada selain Allah. Firman Allah Ta'ala, fa innaka idzan minaz zalimin. Maksudnya jika demikian kamu ketika itu termasuklah daripada kalangan orang-orang yang zalim, orang zalim. Dan kita mahu kalau orang zalim, tidak ada zalim. Begitu juga orang yang mana berdoa selain pada Allah ni, minta hajat, minta benda-benda suka minta dengan selain Allah SWT, benda ghaib, maka itulah orang yang zalim. Iaitulah daripada kalangan orang yang mensyirikkan Allah dan menzalimi diri mereka sendiri. Nombor satu hak yang paling zalim ni, diri sendiri dah. Khianat ke diri sendiri, jadi syirik, Allah marah. Seksa kat berat ni timbul ke Tuhan dah. Okay, seterusnya kita pergi pada nombor 3, Al-Imam Al-Halimi Asy-Syafi'i. Siapa dia Imam Al-Halimi Asy-Syafi'i ni? Beliau ialah Al-Husain bin Al-Hasan bin Muhammad bin Halim Asy-Syafi'i. Seorang tokoh pemimpin ulama hadis dan ilmu kalam. Ulama kalam, antara tulisan beliau ialah Al-Minhaj fi Syu'abul Iman. Meninggal pada tahun 403 Hijrah. Wafayatul A'yan jilid 2 muka surat 37, Bidayatul wan Nihayah jilid 9 muka surat 349, dan Siyarun A'lamun Nubala jilid 17 muka surat 231. Jadi gapo Al-Imam Al-Halimi Asy-Syafi'i kata dah. Dan doa termasuk dalam jumlah menjadikan diri khusyuk dan hina. Kerana setiap yang berdoa dan memohon, sesungguhnya dia telah menzahirkan hajatnya. Yang penting ni kita ayat hajat ke Tuhan dah. Dan mengakui kehinaan dan kefakiran kepada yang diminta dan dipohon. Jadi kalau doa dengan Allah, kalau kita minta kau bawah, kita suruh ambil peng ataupun suruh anak kita pergi ambil nasi, nak pergi ambil ke apa, jadi buat air ke abah kau, dah. Buat air ke, suruh bini kita suruh buat air ke apa. Jadi kita suruh tu dalam keadaan bukan kita rasa khusyuk, hina diri, fakir dah. Jadi doa ni kalau kita minta benda yang payah, benda yang ghaib, benda yang apa rezeki ke apa ni, benda yang tak nampak zahir ni, tu kita kena rasa hina diri, fakir, mengharapkan Allah, bergantung dengan Allah. Tu kaedah dia ada doa lah. Tapi kalau kita kati bukan Allah, selain Allah, kita buat gitu juga, kita rasa kecut perut, kita rasa gerung, kita rasa hebat, agungnya Tok Walinya, Nabi dan sebagainya. Lepas tu kita minta hajat dengan Nabi Hud dan sebagainya. Benda tu jadi Nabi tu jadi Tuhan lah, atau Tok Wali tu ganti dah kerja Tuhan dah. Perkara sedemikian ini adalah termasuk perhambaan yang sama seperti ibadat-ibadat lain dah. Dia rasa khusyuk, rasa hina diri, rasa fakir, bergantung, harap. Maka ini seperti ibadah-ibadah lain lah, bertujuan mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla ismuhu. Kerana itu Allah Azza wa Jalla Ta'ala berfirman, Faqala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannam dakhirin. Maksudnya berdoalah kepadaku, nescaya akan aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri daripada menyembahku akan masuk neraka Jahannam dalam keadaan hina dina. Surah Ghafir ayat 60. Jadi gapo doa Tuhan suruh kita doa dengan tu dia dah. Rabb ud'uni. Tuhan kata, qala rabbukum ud'uni, doalah dengan aku. Serulah aku, iaitu Allah lah. Astajib lakum, akan aku perkenankan bagimu. Jadi gapo-gapo tu minta dengan Tuhan. Siapa-siapa sombong daripada beribadat sembah Tuhan, berdoa dengan Tuhan, ibadat dengan Tuhan, doa ni ibadat dengan Tuhan, maka dia akan masuk neraka Jahannam dalam keadaan hina di dunia. Allah menjelaskan bahawa doa adalah ibadah. Jadi ibadahlah ibadah yang kepada Tuhan. Doa-doa ni, istighasah ke gapo doa ni, ibadah bukan boleh buat. Kita buat benda lain tu kita anggap macam benda zahir ni. Kita tak boleh kata doa istighasah benda ghaib ni serupa nak kita minta makanan benda zahir hak jumpa hari-hari beli makan. Tak boleh. Tak, ia tidak serupa. Benda ni benda ghaib. Benda ni alam ghaib melibatkan benda yang pengagungan. Kita rasa fakir
di hadapan pemohon, kita mohon apa yang diminta tu. Jadi benda tu kena pada Allah SWT saja. Benda ni lah dikatakan ibadah. Maka seorang yang takut seperti apa yang telah kami sifatkan ialah seperti seorang yang berharap. Takut, berharap. Ini kerana seorang apabila ia takut, dia akan khusyuk dan menghinakan diri kepada yang ditakutinya. Kalau Tuhan tak apalah, kalau hina diri dah, tapi takut kepada tak wali, Nabi, kita buat gitu juga. Na'udzubillah lah. Dan akan merendahkan diri kepada zat yang ditakutinya dalam memohon kemaafan. Al-Minhaj fi Syu'abil Iman. Sehinggalah beliau berkata, sungguhnya tidak wajar dijadikan pengharapan rojak melainkan kepada Allah Jalla Jalaluh semata-mata. Apabila dialah yang bersendirian dalam pemilikan dan ad-din pengibadatan. Tiada siapa-siapa pun selainnya yang memiliki kemanfaatan maupun kemudaratan. Maka siapa-siapa yang berharap kepada siapa yang tidak memiliki apa-apa, yang tidak dia miliki, maka orang itu daripada kalangan mereka yang jahil. Jadi orang bodoh dah. Dia mengharap benda-benda yang kecil buruk ni dah. Takut, mengharap selain Allah SWT, maka ni orang yang bodoh, jahil tuki dah. Apabila dia menggantungkan harapannya kepada Allah, maka sepatutnya dia memohon apa-apa yang dihajatinya kepada Allah, sama ada kecil maupun besar. Ini kerana semuanya berada dalam genggaman Allah semata-mata. Tiada yang memenuhi segala hajat selain Allah SWT, dan permohonan kepadanya hanyalah berlaku dengan berdoa. Jadi sebenarnya orang ni kadang-kadang dia sebenarnya tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan. Tidak merasakan kehebatan Allah, kebesaran Allah dengan sebenar-benar perasaan kebesaran dia. Dia anggap Allah SWT ni lebih kurang tu wali, Nabi ke apa. Apabila Nabi, tu wali ke, mati tu, masuk alam barzakh, seolah dia serupa dengan alam ketuhanan. Jadi Tuhan dengan Nabi ni sama level dah. Dia seolah sama level dah. Kerana alam ghaib belakang ni jadi masalah dah. Dia tak merasa hebat sangat Allah SWT. Dalam hati pun kita lah jangan mikir gapo nak gapo terlintas dalam hati kita, Tuhan tahu dulu tu. Tuhan tahu dulu. Tak betul lah kita anggap Nabi tahu, tak Allah tahu dulu lagi. Ni dok minta gapo doa, minta dengan tok wali, tok guru, Nabi dan sebagainya. Seolah-olah Nabi kau tok wali ni cepat pendengaran dia, tahu lebih daripada Allah SWT. Kita berasa Allah jauh lebih mendengar daripada tok wali dah. Kalau betul ni dok cara ada hadis Nabi cerita di Uhud. Peperangan Badar tu. Nabi kecek dengan mayat-mayat orang kafir yang telah mati kena bunuh. Jadi Abu Jahal gapo dah, jadi pokok orang kafir yang kena bunuh ni. Nabi kecek tu Jadi orang kata, orang mati tak boleh dengar, kecek Nabi peroyak. Dia lebih dengar daripada kamu dia maksudnya. Dia pakai hujah tu lah. Dia seolah-olah anggap Nabi ni soal lagi dah. Yang anggap Nabi pun remeh dalam sebelum masa tu dah. Dia banyak masalahnya, benda-benda yang khusus dengan Nabi, mukjizat Nabi. Dia agak jadi tak ada lebih mukjizat dah. Nabi ni macam tak ada mukjizat. Jadi orang lain pun boleh serupa Nabi juga, boleh kecek dengan orang mati dah. Nabi ni diperdengarkan kerana Nabi tu Allah nak tunjuk dah. Kalau kita ni buat style kita juga, jadi po Cina po Jepun dah. Jepun ni dia pergi kubur mokpok dia hak mati, dia kecek bobai dah. Dah ni pun ada dah. Ada dah. Hak dia ni serupa dengan Cina. Bukan gedok minta ya Allah minta lagi ni gini. Dia terus kecek, dia kata orang dalam mati mokpok dia dalam kubur dengar serupa dalam hidup dah. Ini masalah dah. Menyamakan dia jadi unsur-unsur agama lain masuk ke dalam masyarakat Islam dah. Bukan agama Islam dan masyarakat Islam dah. Ada lagi kita ni. Anjir buat dah. Jadi kita tahulah dia bincang ke tak. Cuma ni dia ada bantah, ada jawapan terhadap 8 kekeliruan utama. Ada benda yang orang panggil syubhah ni. Dia buat hujah supaya doa dengan ataupun istighasah minta hajat dalam keadaan sulit
kepada orang hak mati dah, tok wali atau benda gaib, dia kata boleh ni ada lapis hujah. Ada lapis hujah. Jadi ada lapis hujah tu ya ada lapis hadis lah. Pertama hadis Malik Ad-Dar. Yang kedua hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Yang ketiga hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Kisah Hajar dan anaknya. Kisah Al-Haris bin Hasan Al-Bakri. Riwayat Aus bin Abdullah. Hadis malaikat di bumi selain hafazah. Hadis Utsman bin Hunayf tentang lelaki buta. Jadi ni hadis-hadis yang diperbincangkan, yang dijadikan hujah untuk kata boleh istighasah minta hajat dengan orang, dengan selain Allah SWT, benda gaib dah. Dia ada hujah ni, ada itulah, ada lapis dalil dah. Kita dah bincangnya. Rasanya sekat tu saja dah. Kita nak bincang ni rasa panjang sikit. Cumanya secara umum gini dah. Kita istighasah secara asal dia ni jelas memang dalam Quran kak. Kalau kita tak tengok hadis memang jelas lah syirik dah. Benda yang sepatut kita minta, benda gaib, benda ni Allah SWT saja. Benda yang tidak boleh, tidak ada kemampuan makhluk lain melainkan Allah SWT saja, kita pergi minta juga. Seolah-olah kita anggap orang itu serupa Allah, ni ada kemampuan. Ini syirik lah, syirik. Cuma kita nak hukum orang itu payah juga lah. Orang ni minta, kadang orang minta terus ni tak wali, orang kita tanya-tanya je kata tak wali tu on tu pun tak. Jadi ada lah banyak lapis kita nak syirik ke orang ataupun kafir ke orang ataupun memertak ke orang tu payah sikit. Tapi tidak bermakna kita kena diam perkara ini dah. Perkara-perkara yang boleh membawa kesyirikan ni, hukum asal dia kita nak wajak dulu dah. Macam semaya ni ada kata kafir, ada kata fasik, jahat, benar dah. Amal dia tak dia terima kalau semaya tak semaya kan nak sedekah. Sedekah kuat mana pun takut tak jadi dah. Sebab apa? Sebabnya semaya tiada pada ibadah lain dah. Tunjang dah. Tapi kalau orang tu orang tu tak semaya gapo, kita janganlah cepat ukur lagi, mungkin dia dimaafkan juga, Allah alam dah. Begitu juga benda-benda syirik ni kita nak kata, jangan kata dok lagi dah. Takwil ni kepada individu tertentu dah. Orang ni dah sujud ke kubur, sujud ke tak wali ke apa dah. Dia tu adakah syirik dah sujud tu haram tu syirik kecil paling kurang. Ia akan pergi pada syirik besar kalau imam anggukan dah. Macam Tuhan anggap dah. Jadi ada timbal balik, ada kata terus dia jadi syirik akbar, syirik besar. Yang pentingnya kita kena royak ke masyarakat kita, kapu kita ni cara mudah supayanya kita jangan menyebabkan orang kapu kita terlibat dah. Ada setengah tu berbahaya dia kata, contohnya benda yang secara zahir kita tengok macam syirik dah, tapi dia guna bahasa Arab yang mendalam. Ada dak ni bahasa kiasa lah, bahasa gini dah. Benda tu untuk ustaz ikut mu lah, mengaji mu faham gitu tak apalah. Tapi untuk orang kapun jangan duk tebih. Benda-benda yang ada kata ni syirik dah, ni kata tak syirik, tak usah duk tebih lah. Kita nak bawa amalan yang suci bersih menghadap Allah SWT. Janganlah kita ni biarkan diri kita, orang kapun kita terlibat dengan perkara yang jadi perbahasan ulama dan juga menjadi tak jelas. Kemungkinan tu syirik tu besar dah. Jadi benda gini kita kena elok dan ajak masyarakat itu elok perkara-perkara yang boleh membawa kesyirikan. Masalah hak ngajar ni setengah-setengah ustaz dok ngajar benda gini dok, minta dengan Nabi Khidir lah, minta dengan Syekh Abdul Qadir Jalani lah, minta dengan Tok Wali ni, minta ajak dah. Kita faham macam mana lah dia boleh sampai tahap tu. Dia tak boleh nak fikir lebih sikit. Walau dia tak sok dia tak guru dia hak juga ngajar tu lah. Benda tu kira tengok logik lah, tak boleh dah kalau kita dah dengan dalil dengan gapo bahas lagi dah. Jadi untuk selamat akidah jangan duk ajar benda-benda gini masyarakat yang boleh membawa mereka, dan kita kena ajar benda yang elok. Cepat-cepat elok. Sekat awal-awal supaya jangan jadi macam tempat negara lain dah. Kalau kita tengok di India, tempat-tempat lain lah, sufi ke apa cocok macam Taipusam dah. Kubur tu besar.
Kubur tu dia buat bina tok gambar tok guru dia dak, bubuh bunga dak, bubuh macam-macam jadi macam kubur besar lagi daripada kubur Cina dak. Okey. Ya jadi macam lain, macam Taj Mahal gitulah dak, macam piramid tu kubur kira-kira dak, tempat tok mayat Firaun. Mengagungkan orang hak mati dah. Kira dia masuk ke alam yang hebat dah. Ha ni masalah. Kadang metok pula hajat dah. Kita tak silap di Malaysia ni jadi seperti negara lain dah. Di India ke apa. Kalau masuk cerita Hindustan tu, kubur besar ke apa dah, digambar kat Islam tu macam Hindu dah. Dia panggil di India tu dia panggil Barelvi dah. Kumpulan Barelvi. Barelvi ni dia anggap Nabi ni macam Tuhan lah. Kita tengok dah. Kubur Tok Wali ni dia kejar dah. Yang ambil berkat tabaruk dan minta hajat dah. Golongan ulama ahli sunnah ni dia bandingkan dan ahli hadis ni balah dengan pokok ni kata pokok ni karut syirik dan sebagainya balah tu. Tapi kalau tok guru ahli hadis ataupun ulama dari golongan Diobandi ataupun ahli hadis mati, pokok ni pergi cari ni kubur dak nak minta hajat dia. Ni mas walaupun orang tok guru tu mengkafirkan atau menyesatkan golongan Barelvi ni yang mengagungkan kubur dah. Jadi kita jangan jadi siapa tak tu lah. Sekat wawa dak. Sekat wawa jangan jadi tak terkawal. Jadi tak terkawal dah macam tempat-tempat lain dah. Tempat lain tu pun Syiah terkatak tubuh. Sufi pun ada macam Hindu lah. Cocok tubuh lah. Cocok dengan benda tajam. Boleh takut semula. Jadi benda-benda serupa nak agama lain terus dah. Nampak kita ni ada dah start sikit-sikit nak bunyi pun Indonesia dah. Kecek nak orang pergi kubur kat. Bukan doa kepada semati dari kubur dah. Kik bobel kecek dengan makpok dia tu. Makpok dia tahan lagi kecek ni Tok Wali mana dah. Duk bobel kecek. Jika Tok Wali dengar dah. Nak jadi pun negara luar tu. Kita ni sekat awal-awal dah. Dia telajak kat payuh lah. Nak undur balik, nak backing semua dah terpayuh. Bila benda-benda karut ni masuk dan menguasai masyarakat kita dah. Sekadar itulah perbahasan kita. Sekadar kita sambut balik lapar dalil, lapar hujah tu. Masa akan datang lah pagi esok dan sebagainya insyaAllah. Wallahu a'lam. Subhanakallah wa bihamdika, subhanakallah wa bihamdika, subhanakallah wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.